Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Sekarang ini, selepas beliau tidak diperlukan lagi di mana-mana banyak tempat, sekarang ini beliau seakan-akan menjadi pula cyber trooper untuk Perikatan Nasional. Tapi kali ini, hancur dia kena oleh doktor pakar. Ini apabila Papa Gomo tak habis-habis lagi meratib berkait dengan HIV dan selalu cuba mempermalukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Akhirnya, doktor pakar ini tegur Papa Gomo berkaitan dengan kebiadaban beliau yang tak habis-habis meratib tentang HIV dan mengaitkannya pula dengan Perdana Menteri. Seorang doktor perubatan menegur Saitro Papa Gomo yang sesuka hati mengaitkan keadaan fizikal tubuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan penyakit HIV. Dr. Khairul Hafiz berkata, dakwaan Papa Gomo yang mempunyai beberapa rekod saman fitnah itu sebagai salah fakta perubatan. HIV ialah virus yang menyerang dan melemahkan sistem imun manusia, khususnya sel T CD4 yang memainkan peranan penting dalam melawan jangkitan. Penyakit ini kena mengenai dengan sel darah putih. Tiada kaitan dengan apa yang dikatakan ini, katanya sebagai respon kepada tuduhan Papa Gomo. Terdahulu, Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris menimbulkan pertanyaan mengenai keadaan seperti bonjolan di belakang tubuh Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim. Kata Papa Gomo, pakai apa tu bapok tua? Bra ke apa? Kata beliau. Penampilan yang tak dapat diubahkan, kata Papa Gomo. Satu masa nanti melarat ke seluruh badan sampai ke wajah. Tulis Papa Gomo lagi. Satu dunia akan tahu akibat dari penyakit HIV kau tu, kata beliau. Yang mana Papa Gomo menulisnya di laman X yang kemudiannya mengundang kecaman orang ramai. Betapa biadabnya Papa Gomo menulis seperti itu. Kerana beliau tidak tahu dan tidak pasti pun apa yang berlaku sebenarnya. Jauh sekali belajar tentang ilmu perubatan. Dan ketaralah sangat, beliau tidak tahu apa-apa berkaitan dengan HIV. Beliau hanya menulis tanpa memikirkan sesuatu. Itu sebabnya banyak kali Papa Gomo disaman dan kalah saman. Itu yang berlaku. Cakap, tak fikir dulu, akhirnya kena saman, minta maaf, tapi akhirnya kena bayar saman. Mengulas lanjut, Dr. Khairul berpendapat, Perdana Menteri sebenarnya memakai baju sokongan tulang belakang. Ramai rakyat Malaysia yang mengikuti cerita sebenarnya, kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengalami sakit tulang belakang ketika beliau di penjara. Oleh sebab itulah, doktor pakar ini kata Anwar Ibrahim sebenarnya menggunakan baju sokongan tulang belakang. Yang ini yang Papa Gomo tak tahu. Dia ingatkan bonjolan yang ada dalam gambar yang dipaparkan Papa Gomo itu adalah bra. Aduh, sungguh naif sekali pengetahuan Papa Gomo tentang perkara tersebut. Lagi satu kata doktor pakar ini, kalau bukan ilusi optik dari kamera, saya fikir yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai itu ialah back brace. Yang saya tahu dia ada lumbar sclerosis. Kemungkinan besar beliau ada pakai back brace tersebut, jelas beliau lagi. Sehubungan itu, beliau menegur agar tidak mengelirukan masyarakat terutamanya dalam perkara berkaitan fakta perubatan. Kalau ia pun nak berpolitik, tak payahlah sampai kelirukan orang ramai mengenai fakta perubatan nasihat Dr. Khairul lagi. Turut menegur Papa Gomo ialah Dr. Harith yang menegaskan tidak pernah lagi beliau melihat penyakit HIV
memakai bengkung atau alatan di tubuh. Masalah HIV dalam darah bukan pada bahagian belakang atau pada dada. Tak perlu nampakkan kebodohan tahap paling tinggi itu, katanya. HIV adalah jangkitan yang menyebabkan imunisasi rendah. Akan jadi mudah letih, templak Dr. Harit lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Itulah Papa Gomo cuba nak memalukan Anwar Ibrahim. Tak habis-habis nak memalukan Perdana Menteri. Tak habis-habis nak memalukan Perdana Menteri. Tapi itulah masalahnya. Tidak berfikir dulu dan tidak buat kajian dulu. Terus membuat tuduhan melulu. Rasakanlah kalau tiba-tiba kena saman lagi, habislah Papa Gomo. Ini apabila doktor pakar sendiri menyatakan bahwa Papa Gomo berhentilah menjajah perkara yang tidak berguna itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. UMNO makin panas di dalam kerajaan perpaduan gara-gara ada DAP dalam kerajaan perpaduan. Persoalan besar ialah sampai bila mereka boleh bertahan. Sampai bila persahabatan ataupun persefahaman antara DAP dan UMNO ini boleh dikekalkan atau dipertahankan. Sehingga kan ramai netizen, pemerhati politik dan pengikut politik bebas yang ada di Malaysia mula membuat jangkaan dan ramalan silap-silap hari bulan UMNO akan keluar daripada kerajaan perpaduan akibat daripada perseteruan dan pertembungan yang tidak dapat dielak bersama dengan DAP. Namun demikian, ada juga yang mengatakan kalau UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, sebenarnya yang rugi adalah UMNO. Dan ada juga kemungkinan menurut beberapa pemerhati politik bebas, ada kemungkinan sebenarnya Parti Bersatu sedang mengintai melihat ruang untuk masuk kerajaan perpaduan. Ingat, dalam politik tiada yang mustahil. Silap-silap hari bulan apabila UMNO menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan, Bersatulah yang akan menggantikan UMNO masuk menyokong kerajaan perpaduan. Ditambah lagi sekarang sudah terlalu ramai ahli Bersatu, ahli Parlimen Bersatu yang telah menyatakan sokongan penuh kepada Anwar Ibrahim. Jadi, adakah dengan perseteruan baru antara UMNO dengan DAP ini akan menyebabkan munculnya kemuncak perseteruan mereka? Ini apabila baru-baru ini seorang pemimpin DAP menyatakan berkaitan dengan pengisytiharan kampung yang mana diberikan cadangan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Meng. Ekoran itu pemuda UMNO menolak bincang dengan Eng Kor Meng. Sebaliknya tawar pula ajar sejarah tanah Melayu kepada beliau. Ekoran kontroversi permohonan pengiktirafan dunia terhadap perkampungan masyarakat Cina, pemuda UMNO memberitahu mereka menawarkan pembelajaran sejarah buat menteri yang berkenan. Ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata, pada dasarnya sayap parti UMNO itu tidak beranggapan perlu ada pertemuan di antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Meng. Tiada apa yang perlu dibincangkan lagi. Tiada keperluan untuk cadangan ini dan full stop, noktah, katanya. Jika nak jumpa juga boleh, tetapi kami nak ajar YB Menteri Eng mengenai sejarah tanah Melayu dan perlembagaan Malaysia sekali, katanya dalam hantaran di media sosial. Akmal berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Eng mengenai isu pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO terhadap Kampung Baru Cina di Selangor. Sebelum ini, Kementerian Terbabit dilaporkan mahu mengemukakan cadangan agar pertempatan berkenan mendapat perakuan tapak warisan dunia oleh UNESCO.
Bagaimanapun, langkah tersebut mendapat reaksi yang pelbagai dengan sesetengahnya menentang. Ia mendorong Eng menyatakan kesediaan untuk bertemu bagi menjelaskan isu tersebut. Kami menjemput mereka untuk bertemu supaya kita boleh berbincang dan memahami fakta supaya mereka tidak dipedaya oleh pembangkang, kata Eng, dipetik New Street Times. Kenyataan dibuat Akmal bagi pihak pemuda UMNO Malaysia itu adalah antara reaksi terbaru dibuat UMNO. Jika YB setuju, let's find a date. Mari cari satu tarikh yang sesuai, kata Akmal lagi. Sebelum ini, bantahan UMNO turut disuarakan Setiausaha Agung parti itu Ashraf Wajdi Dusuki. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pula mendakwa cadangan dikemukakan Eng tidak pernah dibincangkan dengan UMNO. Adakah selepas ini ianya akan menjadi lebih panas? Apa kata seorang netizen di ruangan sabudin.com ini? Beliau memberikan komen, apa salahnya dengan cadangan Eng? Bukan salah pun. Kabinet boleh bincang jika mahu terima atau tidak. Pemuda UMNO kenalah cerdik sikit, jangan nampak macam budak-budakan, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.